pemimpin agung yang sebelum hari kiamat akan menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Hazrat Dajjal telah dibebaskan. Di tengah lautan, sebuah pulau yang penuh misteri, dan di sana terbelenggu dengan rantai seorang individu yang mengerikan yang sedang menunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fitnahnya akan menjadi ujian terbesar di dunia. Dan tiba-tiba rantainya terputus. Raja fitnah telah dibebaskan. Fitnah yang mengerikan itu, setelah dibebaskan dari pulau tersebut, merebak ke seluruh dunia bagaikan gelombang lautan. Dan apabila Dajjal muncul, ketika itu dunia akan tenggelam dalam kekacauan. Peperangan, pembunuhan, dan fitnah akan merebak ke seluruh pelosok. Akulah Tuhan kamu. Di tanganku terletak syurga dan juga neraka. Apa sahaja yang kamu ingin lihat, aku mampu memperlihatkannya kepada kamu sekarang juga. Kemudian dia sendiri mengisytiharkan dirinya sebagai Tuhan. Dengan isyarat tangannya, dia mula memperlihatkan syurga dan neraka. Dengan isyarat tangannya, dia membuat hujan turun. Dan dia mula menyesatkan manusia secara beransur-ansur. Lihatlah, aku menurunkan hujan dari langit dan memberimu rezeki. Siapakah yang ada, yang memiliki kekuasaan sepertiku? Terperangkap dalam tipu daya sihirnya, manusia melupakan jalan yang benar. Dan mereka menerima Dajjal yang pendusta itu sebagai Tuhan mereka sendiri. Lihatlah, inilah api neraka yang mengerikan. Dan hanya aku sahaja yang mampu menyelamatkan kamu daripada api yang dahsyat ini. Kerana akulah Tuhan kamu yang Maha Penyayang. Api fitnah itu begitu dahsyat sehingga beribu-ribu manusia menerima iman berdasarkan janji-janji palsunya. Lihatlah, inilah taman surga yang indah, di mana sungai-sungai mengalir, yang dikhaskan hanya untuk mereka yang taat kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa bersamanya akan ada syurga dan neraka. Namun syurganya itu pada hakikatnya adalah neraka. Dan nerakanya pula pada hakikatnya adalah syurga. Tuhan kami ialah Dajjal. 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 Seluruh dunia mula lantang mempersoalkan, jika lelaki ini benar-benar Dajjal, maka adakah saat itu kini sudah sangat hampir? Yang telah disebut oleh Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah Isa ibn Maryam alaihi salam juga akan turun ke dunia ini dalam masa yang sangat dekat? Dan apabila dia mendengar bahawa Isa ibnu Maryam akan datang ke dunia ini dengan sangat cepat, warna wajahnya berubah
Dan di dalam hatinya turun satu ketakutan yang tidak dikenali. Adakah kau takut apabila mendengar berita kedatangan Isa? Kehancuranmu sudah sangat dekat. Adakah kau menyangka apabila Isa datang aku akan berhenti? Aku adalah satu kekuatan yang mampu menghancurkan iman manusia sepenuhnya. Bersiaplah, ujian fitnah Dajjal telah bermula. Dan kemudian Isa ibnu Maryam turun dari langit ke dunia dengan pakaian putih yang berkilauan. Dan dari wajahnya menitis titisan air yang berkilauan seperti mutiara. Wahai Hazrat, dengan kedatanganmu pemerintahan kezaliman akan berakhir dan manusia akan menemui jalan kedamaian yang sebenar. Yang akan membawa manusia ke jalan kebenaran, itulah engkau, wahai Imam Mahdi. Marilah kita menunaikan solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai Allah, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Turunkanlah nur-Mu ke atas seluruh umat manusia. Akhirilah pemerintahan kezaliman. Tegakkanlah hak dan kebenaran. Curahkanlah nur hidayah dan kesabaran ke dalam hati kami. Jauhkanlah fitnah dan kebatilan. Dan tegakkanlah keamanan serta keadilan di dunia ini. Dan kemudian tibalah saat peperangan terbesar itu. Isa ibnu Maryam dan Dajjal berdiri berhadapan di medan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dari Hazrat Adam alaihissalam hingga hari kiamat, tidak pernah datang ke atas umat manusia fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Hadapan, dirikan pemerintahan. Pada saat Dajjal melihat Isa ibnu Maryam, semua tuntutan palsunya hancur berkecai. Dia mula melarikan diri dari medan di tengah-tengah peperangan, dan apabila Isa ibnu Maryam sampai kepadanya, dia mula cair seperti garam yang larut di dalam air.
Dan akhirnya, di bab Lut, berlaku kesudahan terakhirnya. Wahai Hazrat, aku memohon keampunan atas kesalahanku. Mulai sekarang aku hanya akan berada di jalan Allah sahaja. Wahai Hazrat, ampunilah aku. Tuhan kamu hanyalah satu, tiada sesembahan selain Dia. Alhamdulillah, wahai Allah, Engkaulah pemelihara yang maha tinggi, dan Engkaulah Raja sebenar seluruh alam ciptaan ini. Seorang malaikat menyampaikan khabar kepada Isa ibnu Maryam. Wahai Isa ibnu Maryam, telah datang satu perutusan daripada Allah. Satu fitnah yang baharu akan muncul. Tembok Ya'juj dan Ma'juj akan runtuh. Mereka akan merebak ke seluruh bumi. Gelombang kehancuran mereka akan menelan segala-galanya. Wahai manusia, berjaga-jagalah. Telah datang perutusan Allah tentang kaum yang selama ini kamu dengar. Ya'juj dan Ma'juj, mereka kini telah dibebaskan daripada belenggu. Dan mereka membawa ke hadapan umat manusia satu ujian baharu yang amat dahsyat. Jangan lari kerana ketakutan. Peganglah iman di dada, terus mara ke hadapan. Gunung-gunung itulah yang akan menjadi perlindungan Allah bagi kamu. Himpunlah diri kamu semua bersama-sama menuju ke gunung. Dan apabila Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan, maka mereka akan keluar dengan pantas menyerbu dari setiap tempat yang tinggi di sekeliling. Dan apabila tembok itu runtuh, Ya'juj dan Ma'juj turun dari gunung ganang, lalu menyelubungi seluruh dunia bagaikan gelombang yang mengganas. Semua manusia berkumpul di gunung yang jauh, berhampiran Baitul Maqdis, di bawah naungan perlindungan Allah. Satu pasukan besar Ya'juj dan Ma'juj mara ke arah sebuah takungan air dengan satu dahaga yang tidak akan terpadam walaupun menelan seluruh air di dunia. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika aku membuat air kamu meresap jauh ke dalam bumi, maka siapakah yang akan mendatangkan kembali air yang mengalir untuk kamu? Inilah pasukan itu yang telah mengeringkan takungan air. Dan di belakang mereka yang tinggal hanyalah tanah yang gersang dan kering." Adakah kamu akan selamat dengan melarikan diri ke gunung? Kami akan menerpa seperti arus api. Dan dengan jeritan kesakitan kamu, seluruh bumi akan bergegar. Wahai Hazrat, pasukan Ya'juj dan Ma'juj yang dahagakan darah, raungan mereka dan kezaliman mereka sedang bergema ke seluruh penjuru. Wahai Allah, Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Penyayang. Selain-Mu tiada kekuatan lain. Lindungilah umat Muhammad SAW daripada kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Binaskanlah mereka dengan kekuasaan-Mu sendiri dan berikanlah tempat perlindungan yang aman kepada mereka yang tetap teguh di jalan kebenaran. Allah menerima doa Hazrat Isa dan melepaskan serangga azab ke leher Ya'juj dan Ma'juj, yang ia menembusi tubuh mereka hingga sampai ke ruh, dan dalam sekelip mata Ya'juj dan Ma'juj hancur sepenuhnya.
Mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj yang bergelimpangan di bumi menjadikan dunia kotor dan berbau busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan rahmat yang lebat yang menghapuskan segala bau busuk dan kesan-kesan tersebut, lalu menghanyutkan jasad-jasad itu ke dasar laut. Apabila Ya'juj dan Ma'juj dimusnahkan, umat manusia seolah-olah menarik nafas lega buat seketika. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Kemudian dunia diselubungi oleh satu asap tebal yang mengerikan yang menutupi penglihatan manusia. Berita tergempar, satu asap hitam misteri sedang merebak dengan pantas ke semua bandar di dunia. Oleh itu, kerajaan telah menyeru orang ramai agar kekal berada di dalam rumah. Apakah sebenarnya asap tebal ini hingga kini masih belum diketahui oleh sesiapa. Dan kemudian asap itu tidak lagi terbatas pada satu bandar sahaja. Ia menelan seluruh dunia. Asap yang turun dari langit itu menyelubungi wajah-wajah manusia dalam kegelapan. Setiap penglihatan seolah-olah menjadi buta. Setiap hati mula bergetar ketakutan. Seluruh dunia diselubungi asap tebal. Adakah ini permulaan hari kiamat? Asap yang turun dari langit itu sedang menelan bumi. Dalam setiap hela nafas, racun bercampur masuk. Namun tidak, ini hanyalah permulaan. Wahai Allah, semua ini adalah akibat daripada perbuatan kami. Kemudian asap itu yang telah memaksa umat manusia untuk menundukkan kepala kepada Allah. Dengan perintah Allah, asap itu beransur-ansur berundur. Namun dunia berhadapan dengan satu lagi ujian yang lebih mengerikan. Lihatlah betapa gelapnya. Selama 3 hari, tiada sebarang cahaya matahari. Setiap wajah berubah kerana ketakutan. Wahai Allah, lindungilah kami daripada kegelapan dan kezaliman ini. Ya, inilah tanda terbesar hari kiamat. Matahari berhenti terbit dari timur. Seolah-olah siang terhenti dan malam semakin lama semakin panjang. Dan kemudian pada suatu hari, matahari terbit dari arah barat menjadi tanda terakhir bagi umat manusia. Wahai Allah, satu demi satu, semua nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti menjadi kenyataan. Wahai Allah, ampunilah kami kali ini. Kami bertaubat. Kami tidak akan melakukan dosa lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa pada waktu yang hampir dengan hari kiamat akan muncul 10 tanda besar. Salah satu daripadanya ialah dabatul ard. Sebelum manusia sempat memahami apa yang berlaku, pintu taubat telah tertutup. Pada waktu itu sesiapa yang beriman, iman mereka tidak lagi akan diterima. Wahai manusia, kemanakah kamu melarikan diri? Melarikan diri daripada kebenaran tidak akan pernah menyelamatkan kamu. Akulah makhluk yang diutus dari pihak Allah, yang akan menjelaskan dengan jelas di hadapan kamu perbezaan antara kebenaran dan kebatilan.
Dan apabila perintah Allah dilaksanakan sepenuhnya, maka terbelahlah bumi, lalu keluarlah Dabbatul Ard. Ia berkata kepada manusia, "Kamu telah mendustakan tanda-tanda Allah dan hari ini kebenaran berdiri di hadapan kamu." Manusia pun mula melarikan diri kerana ketakutan setelah melihatnya, namun tiada seorang pun yang terlepas daripada genggamannya. Warna wajah manusia itulah yang akan menentukan destinasi terakhir mereka. Sesiapa yang wajahnya bercahaya, baginya telah ditetapkan jalan keselamatan. Dan sesiapa yang wajahnya diselubungi kegelapan, baginya sedang menanti satu pengakhiran yang mengerikan. Kini giliranmu. Orang ramai mula menangis ketakutan sambil mengangkat kedua-dua tangan, mengharap keampunan dan keselamatan. Namun pintu taubat telah tertutup sebaik sahaja matahari terbit dari arah barat. Dan kemudian umat manusia dibahagikan kepada dua golongan. Mereka yang berpegang teguh pada iman, wajah mereka menjadi bercahaya. Dan mereka yang ingkar, wajah mereka tenggelam dalam kegelapan. Dan apabila Dabbatul Ard selesai menjalankan tugasnya, maka dengan perintah Allah ia kembali tenggelam ke dalam bumi. Tugasnya adalah untuk membuat keputusan, dan keputusan itu telah pun ditetapkan. Ayah, apa yang telah terjadi kepadamu? Bukankah ayahmu dahulu turut serta berperang bersama Hazrat Isa menentang Dajjal? Tetapi bagaimana kamu boleh terlibat dalam jenayah yang begitu keji? Hei orang tua itu, pergilah buat urusan kau sendiri. Tak perlu kau ambil peduli tentang aku. Dosa telah menjadi kebiasaan mereka. Kekacauan itulah yang menjadi matlamat utama mereka. Manusia sendiri telah menjadikan kehancuran mereka sebagai satu tontonan. Mereka menyangka ujian telah berakhir. Tetapi ujian yang sebenar bermula pada saat itu juga. Bumi mula terbelah. Pertama, satu gempa bumi berlaku di sebelah timur, kemudian satu lagi di sebelah barat, dan yang ketiga di tanah Arab. Inilah peristiwa penelanan bumi yang telah disebut lebih awal oleh Nabi SAW. Sehingga kini, kejadian lubang besar di bumi telah berlaku di kira-kira 3 lokasi. Hari kiamat sudah sangat hampir. Dan kemudian, dari bumi Yaman menyala satu api yang mengerikan. Api ini sedang memanggil kami ke arahnya sendiri. Apabila kami bergerak, ia turut bergerak bersama kami. Dan apabila kami berhenti, ia juga berhenti. OPI seperti itu yang terus mengejar manusia, menghimpunkan mereka ke satu destinasi yang sama. Tiada perlindungan, tiada tempat berlindung, hanya ujian bagi jiwa. Dan dalam satu hela nafas, segalanya berubah. Sangkakala telah ditiup, dan hari kiamat kini telah berdiri di hadapan.
Mereka tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang selayaknya baginya. Sedangkan pada hari kiamat, seluruh bumi berada dalam genggamannya dan langit-langit akan dilipat di tangan kanannya. Dia Maha Suci dan Maha Agung, dan Dia Maha Tinggi daripada segala perbuatan syirik dan segala kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, "Kemudian apabila sangkakala ditiup, tiada lagi hubungan antara seseorang dengan yang lain, dan tiada seorang pun akan saling bertanya khabar. Pada hari itu, mereka yang berat timbangannya, merekalah orang-orang yang berjaya. Dan mereka yang ringan timbangannya, merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal tinggal di dalam neraka." Surah Al-Mu'minun ayat 101